Adakah anda selalu terfikir dekat mana nak entry? Kan? Adakah anda terfikirlah adakah aku perlu pegang trading time frame mana? So bila kita nak choose trading time frame, sebenarnya pada saya lah personally lah opportunity tu diambil pada H4 kerana trading zone reward untuk H4 tu lebih berkesan. Pada saya, ibu kepada iaitu framework untuk M5 dan N1 adalah M15. So itu dia punya leader. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Gerard Azrul dan kali ini kita fokus pada video tutorial pendek yang sangat penting iaitu flow decision making dan dia akan pecahkan kepada beberapa bahagian utama di mana framework asas ni saya akan masuk dalam video tutorial yang kedua. Yang maksudnya level 2 akan datang. So inilah level 1 untuk you faham apakah flow decision making. Adakah anda selalu terfikir dekat mana nak entry? Kan? Adakah anda terfikirlah adakah aku perlu pegang trading time frame mana? Adakah you sedang terfikir iaitu macam mana sebenarnya to be exact ialah aku nak follow scalping ke intraday ke dan sebagainya. So inilah jawapan yang pasti akan bantu anda untuk create more money dalam forex trading. Alright, jom kita mulakan. Okay, kita tengok kita punya slide. Inilah flow decision making yang saya dah sediakan awal-awal pada you. So flow ni, satulah you kena ada ability untuk mapping top down. Tujuan dia ialah untuk mengawal risiko. So dia adalah risk management punya proses. Okay, ni dikenali sebagai risk management guys. Okay, kena ingat risk management. So SCZ 1 bermaksud ialah segment entry zone 1, CDS bermaksud guna CDS basic. Lepas tu you gunakan down top analysis dengan tujuan untuk filter confluence dan juga 3 time frame dan you akan wujud trading time frame, trading zone dan membentuk PVM asas dan trading framework yang membentuk PVM 2 lah. Saya pakai PVM 2 tu maksudnya ialah saya fokuskan macam mana untuk you betul-betul go through dan ini ada beberapa siri video yang menjelaskan, tengok pada skrin balik. Iaitu satu ialah mapping, macam mana down top analysis, macam mana trading time frame, macam mana trading framework, macam mana. Okey, kita pergi yang pertama guys. Okey, yang pertama ialah kita fokuskan kepada iaitu dinamakan sebagai iaitu mapping. Okey, sebenarnya tujuan utama sebelum mapping ni asal usulnya kita nak choose trading time frame guys. So bila kita nak choose trading time frame, sebenarnya pada saya lah personally ialah opportunity tu diambil pada H4 kerana trading zone reward untuk H4 tu lebih berkesan. Maksudnya gap dia adalah bagi reward yang sesuai di antara jarak MA SNR ataupun support dengan resistance. Jadi maksudnya lah you boleh bermula pada H4 dan H1 tanpa melihat mapping, tapi end of the day you perlukan mapping untuk mengawal risiko. Itu intro dia lah. Jadi mapping ni tujuan adalah untuk kawal risiko. Untuk kawal risiko dan you dah tahu ialah bila you entry, satu ialah based on mungkin ada confluence ataupun berdasarkan 3 TF ataupun berdasarkan iaitu filter kan. Jadi you boleh faham macam mana you nak gunakan pengurusan multi time frame. Pengurusan multi time frame saya bagi tips sekarang terus tiba-tiba kan. Okey. Iaitu kalau you nak trading pada H1 sebagai you punya time frame, pastikan you filter iaitu M15 dan M5. Ini konsep dia. Okey. So kalau you trading H4, bermaksudlah you kena filter H1 dengan M15. Ini konsep dia. Okey. So kalau you nak trading pada daily, you kena filter iaitu you punya H4, H1 dengan M15. Benda ni sebenarnya dah lama saya tak share coding-coding macam ni. Tetapi konsep dia filter ni, mekanisme dia datang pada situ. Kerana ialah pada saya, ibu kepada iaitu framework untuk M5 dan N1 adalah M15. So itu dia punya leader dia. So leader kedua ialah H1 tapi mesti dibantu oleh anak buah dia M15 dengan M5. Dan leader H4 dibantu oleh anak buah dia H1 dengan M15. Dan leader daily ialah mesti H4, H1 dan M15. Macam tu. Okey. Coach, boleh tak saya start dekat M5? Boleh, tapi pada saya range key trading time frame saya adalah sebenarnya M15, H1, H4 daily kat atas. 30 hilang mana? Tapi saya tahu lately tak ramai orang tanya mana M30, tapi zaman-zaman saya dulu orang tanya kenapa kau tak guna M30? Pun boleh sebenarnya, tapi biasanya dalam trading kita saya dapati ialah itu antara benda yang berkesan untuk saya lakukan trading. Okay, but saya ambil contoh mapping tu satu ialah dilakukan. Okay, nombor satu saya nak minta maaf sebab ada lain-lain yang you mungkin tengok apa ni. Dinamakan sebagai BB200 sebagai ini memang full setup yang saya guna lah sebenarnya. Okay, so saya tunjukkan pada monthly. Okay, monthly kita kena identify di mana kedudukan dia berada. Okay, monthly ni kalau you perasan, you ambil iaitu you punya segitiga ni, saya you tandakan zone monthly ni. Ini adalah zone monthly yang dinamakan sebagai kemungkinan besar lah dia boleh berlaku retracement kat sini. So bila nampak ialah berlaku retracement. So target ialah kemungkinan berlaku retracement kat tu guys. So maksudnya sekarang ni pada paras 1.225 lah you ada expectation dia akan berlaku break retest, di mana dalam konteks ni iaitu saya nak terangkan di sini di chart ialah break berlaku di sini iaitu CCD tapi ada TRZ low dekat sini, tapi pada sama juga kita boleh tahu ialah
kemungkinan besar retracement berlaku, satu untuk cari entry sebelum meneruskan perjalanan ataupun mungkin dia naik ke atas lah. Itu point utama ni. Okey, yang kedua saya simpan kat sini. Yang kedua ialah pergi pada weekly. Okey, weekly you boleh lihat, iaitu pada weekly kita boleh lihat iaitu di sini kalau boleh nampak, iaitu pada kes ni lah dia memang CCD, tapi sekarang ni ialah dia sangkut pada iaitu retracement pada weekly. Dekat sini retracement. Okay. So retracement berada di sini. So maksudnya you boleh lihat iaitu dari segi konteks ni, daripada hala 7 sini ialah berlaku retracement dan dia start kat sini. So maksudnya lepas ni dia boleh pergi naik. So maksudnya you punya risiko sini. So berapa risiko you boleh ambil, you tengok bahagian sini guys. You tengok bahagian sini dia akan ada tulis berapa dia punya nilai dia dekat sini. Di bahagian atas ni saya tak tahu you nampak ke tak, tapi somehow kat atas ni. Okay, so maksudnya kat sini lah saya ada gap lebih kurang 200 pip. So ini risiko saya. Maksudnya kalau saya sell kat sini, saya punya risk 200 pip. Cuma untuk sekarang ni saya tak berapa selesa sell. Pasalnya ialah kalau kita tengok pada monthly dia berada di low support. Jadi saya tak berapa selesa sell kat situ lah. Okey. Dan pada masa sama juga kita pergi kepada iaitu daily. Okey, tengok daily, okey. Di daily sebenarnya iaitu berlaku, kalau you nampak semua keseluruhan GBP/USD ni tak ada lagi yang downtrend pasal dia di atas middle band lagi. Jadi secara tak langsung ialah yang ni masih lagi menguasai. Maksudnya sekarang ni berlaku entry iaitu di sini. Berlaku entry di sini. Ini adalah entry zone di sini. Jadi dalam kes ni saya dapati ialah price sebenarnya ialah sedang turun ke bawah untuk cari buy dan bawa dia ke atas untuk mencari entry iaitu pada time frame lebih besar. Okey, dalam kes ni kalau kita tengok pada weekly, kita tahu zone weekly, tetapi sekarang ni lah daily sedang membentuk untuk break pada weekly. Okey, pada yang tak faham lagi tak apa. Tapi pada yang dah faham, iaitu you boleh follow proses ni. Kalau you tak faham, you follow apa decision making kita buat. Sebab saya nak fahamkan you iaitu kita punya trading framework kita dalam konteks awal-awal iaitu trading dalam bentuk mapping ni. Nice. Okey, kita tengok H4. Okey, H4 ni sekarang ni ialah contoh dia ialah sekarang ni berlaku CTD. So bermaksud ialah pada saya personally, iaitu pada saya lah, iaitu penurunan 90% adalah peluang buy untuk saya, dan saya tahu risiko ialah saya pada weekly, tetapi pada sahabat saya believe iaitu di H4 adalah merupakan zone buy saya terbaik, dan biasanya saya akan dapat reward daripada zone di sini guys. Iaitu zone sini reward saya. Kejap okey, reward saya di sini. Ini reward saya lebih kurang dalam, iaitu kat situ dia tulis berapa, kejap dia tak keluar tadi, lebih kurang 40 pip. Maksudnya saya range sini lah saya main. Dan pada sahabat you boleh nampak sideway yang sangat panjang kat sini. Ya, dalam kes ni you boleh tengok area ni sideway, area ni juga sideway kan. So jadi sideway ni adalah range saya. Maksudnya lah sampai di sini adalah sell ataupun buy lah. Biasanya saya akan target buy di range gini. Sebab konsep dia panggil adalah grade trading ataupun high dengan low. Kita nak cari grade yang paling bagus, iaitu sell ataupun buy ataupun sell di area ni. Okay, buy. Tak ada masalah, you tak berapa faham. Pasal benda ni agak menggeliurkan dari segi kedudukan pricing kan. Kita tengok USD CHF sebagai contoh. Okay, jadi CHF ni kita tengok pada monthly. Okey, monthly you boleh nampak ni antara straightforward lah, tak silap saya. Okey, sebab saya tak tengok sangat pun pair ni, tapi saya suka bagi contoh yang saya agak-agak benda ni dia boleh membantu you. Okey, ni adalah buy. You dah faham, ini buy. So mapping, maksudnya price sekarang, kalau you perasan lah, maksudnya lah price sekarang, yang sekarang ni dia boleh terjun ke sini. Maksudnya lebih kurang dalam 300 pip. Okey, itu satu. Okey, saya delete kat sini. Okey, saya pergi pada weekly. Okey, pada weekly kita boleh nampak ialah zone dia lah masih lagi CCU, tapi berlaku TRZ high dekat atas tu. Jadi bermaksud ialah ini adalah kemungkinan juga retracement untuk membentuk kenaikan sebelum penurunan. Okay, jadi saya masuk ke sini. Ini saya masuk lagi, saya tanda ke sini sebab obviously CCU masih lagi aktif kat situ. Okey, daily kalau dia close di atas ni, yang sekarang ni pricing pricing yang sekarang ni, bermaksud ialah saya sendiri akan fokuskan kepada kemungkinan ialah close price berada di sini, dan saya akan cari entry lah di bawah ni, ataupun saya akan cari entry pada iaitu H4. Okey, kita buang yang ni, kita delete dulu. Kita pergi pada H4 sekarang ni obviously ialah berlaku ialah golden cross. Jadi pada saya ialah saya lebih mencari buy lah dalam kes ni. Okey, kalau you dapati kenapa saya bagi sampel kat sini? Satulah kalau you perasan betul-betul pada monthly buy, pada weekly buy, pada daily buy, dia untuk bentuk buy, dan juga ialah pada iaitu H4 juga buy. Okey, so jadi point saya sekarang ialah iaitu you sedang berada dalam zone decision making yang amat serius. Okey, so dalam kes ni ialah satu ialah sell juga valid, iaitu disebabkan oleh daily punya sell area, tapi kalau membentuk CTU dia boleh menukar arah trend.
Point saya sekarang ialah bila you gunakan mapping, you akan dapati sama ada time frame tu sama arah ataupun dia berlawan arah, di mana time frame kecil, time frame besar tu mungkin berlawan arah. Sebab tu datangnya proses dipanggil decision making based on trading zone ataupun membentuk kepada trading framework. Okey, market tak berapa cantik untuk saya tengok you straightforward punya analisis, tetapi point saya ialah dari segi konsep ni you mesti ada konsep down to top. Down to top. Okey, sekarang ni saya akan pergi pada sampel yang kedua. Sampel kedua, katalah saya nak tackle GBPUSD, let's say. Saya ambil yang tadi, pasal kita dah buat tadi kan. Saya nak tackle GBPUSD. Saya nak tackle macam mana guys? Saya kena clear ialah, saya ni nak trading kat mana? Okey, dalam kes ni saya nampak iaitu sideway pada daily. Saya nampak daily. Daily ni saya lebih prefer lah pasal range dia lebih besar. Okey, saya clear kat ialah sideway pada daily. So, inilah sideway daily. So, dalam kes ni, semasa saya melihat kepada sideway daily, saya memerhatikan ialah dia berlaku sideway. Jadi, sebarang penurunan pada daily saya akan lakukan buy position. Tetapi saya dah aware dekat mana risk saya. Ini dah masuk level 2 masa saya sedang pilih trading time frame. Jadi sekarang kalau you tengok pada sekarang ni daily, you tengok pada weekly. Bermaksud saya punya risk ialah pada weekly di bawah dan juga saya punya risk ialah pada monthly retracement lah. Jadi pada saya prefer untuk buy pada daily. Okey, dalam H4 decision making saya ialah pada H4 ialah buy pada H4. Kerana saya menganggap H4 tu akan membantu saya untuk support dari itu risiko saya. Jadi maksudnya saya punya trading framework saya bentuk macam mana guys? Iaitu saya bentuklah saya mencari buy. Saya target buy kat sini dan pada sampingan saya tahu inilah saya punya risk. Maksudnya ialah saya punya buy layer 1 dan inilah layer 2 saya. Layer 2 tu maksudnya position yang kedua saya dengan lot size. Let's say lah asas dia 0.01, 0.01 dan kalau diturun saya dapat net, saya tutup dulu. Dan kalau dia buy, saya TP kat sini. Itu je lah trading time frame saya. Sebab tu saya sebenarnya, satu sudut saya nak you faham. Beza di antara mapping, sebab mapping nak cari opportunity. Mapping bukan saja mengawal risiko, tapi membolehkan kita faham yang adakah market ni nak pergi lagi. Kan? Adakah market ni nak pergi lebih jauh lagi. So, itu konsep yang pertama lah dalam konteks ni. Okay, baik. So, saya patah baliklah pada kita punya flow decision making ni. Jadi, saya dah handle pada you, iaitu macam mana nak buat mapping top down, guys. Okay? Dan juga saya dah handle pada you lah macam mana membentuk PVM pun sekaligus. Okey, sengaja saya ada lompat ke depan ke belakang, tapi point saya ialah dia datang daripada framework macam tu. Okey, dia datang pada framework yang sangat jelas. Okey, saya bagi contoh salah satu trading framework. Saya nak bagi contoh iaitu salah satu trading framework. Okey. Ini adalah salah satu trading framework daripada student. Okey, student ni adalah student saya lah di bawah bimbingan trainer saya, di mana student trainer saya juga iaitu Hairi. Saya tengok dia sangat clear. Oh my god. Wow. Okay, kalau you perhatikan ialah this is date baru masa saya buat video ni baru pun. So jadi sekarang you boleh tengok ialah sekarang ni capital dia 200. Okay, so dia kata day 1 sets layer MA pink, take profit MA purple dan cut loss CCD. So dah clear cut. Okay, aku layer kat sini dia dah profit pun sekarang ni kalau you tengok goal sekarang ni. Lepas tu pada sama dia kata aku cut loss kat sini, dia dah clear cut loss kat sini dan dia kata kalau you perasan ialah take profit di MA purple. So dia dah clear MA purple, dia nak take profit, dia exit. Lepas tu dia clear apa lagi? Dia kata layer dia lot size 01 dengan modal ni. Ini sangat risk management, sangat power gila. So, layer dia kata layer, kemungkinan besar dia akan masuk ialah 3 layer. Cuba tambah layer jika H4 buat CTU. Maksudnya, kalau you buka CTU ada CTU ni daily lah. Tapi saya tukar airline Bermaksudlah dia akan masuk entry lagi. Dia kata, lepas tu cuba untuk maximum take profit di monthly. Dia target monthly atas sana. Dan juga dia kata CCD D1 buka cut loss. Cut loss tempat yang sama, cuba untuk take profit di monthly purpose. So dia dah clear dia guys. So ini saya maksudkan adalah daripada asal mapping, you boleh buat decision making dan juga daripada decision making you clear you punya PVM. Dari segi PVM you boleh campur iaitu mapping dengan PVM dan juga ialah you punya risiko. Alright. So saya tahu panjang lebar dan agak masif maklumat serentak, tapi saya nak cerita pada you yang paling penting ialah you faham apa yang saya bagi tahu pada you, iaitu saya nak you tahu ataupun you jelas apakah tindakan supaya you faham dari segi kefahaman. So kefahaman apa saya masukkan? Kefahaman saya itu saya masukkan iaitu di sini. So flow decision making nombor satu lah you wajib mapping top down. Dan mapping top down ni bermaksudlah you kadang-kadang ada masalah di lain-lain source. Lepas tu you cari you punya trading zone di mana trading framework you yang akan bantu you untuk mengenal pasti di manakah sebenarnya peluang untuk you masuk ataupun join dari segi position tersebut. Alright. So jumpa dalam video kedua iaitu mengenai konsep trading zone terus. Okay, trading zone. So ini adalah flow decision making. Jangan risau, saya buat level 1 dulu, you akan nampak semua keseluruhan. Untuk next session kita akan masuk ialah flow decision making jenis type 2, iaitu saya detailkan
macam mana kefahaman satu persatu untuk you dapat menggunakan manuskrip ni manually untuk membuat profit pada you. Okey, jumpa lagi. Please komen kat bawah apakah you punya mapping, apakah biasa you hadapi pengalaman dalam mapping, macam mana kawalan risiko dalam mapping, dan juga apakah you punya komen pasal kaedah mapping top to down. Okey, sejumpa dalam video seterusnya. Jumpa lagi guys.